Boleh kita mulakan suratul Hasyr ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamasali, seperti contoh. Alladzina, orang-orang yang min qablihim, daripada sebelum mereka. Qariban, hampir. Zaku, telah merasai mereka. Wabala, keadaan. Amrihim, urusan mereka. Walahum, dan bagi mereka, azabun alim, azab yang amat pedih. Ayat 16 ya. Kamasali, seperti contoh. Asyaitan, syaitan. Is, di waktu. Qala, telah berkata ia. Lil insan, kepada manusia. Ukfur, kufurlah oleh engkau. Falamma, maka manakala. Kafara, telah kafir ia. Qala, telah berkata ia. Ini, sesungguhnya aku. Bariun, yang berlepas diri. Minka, daripada engkau. Ini, sesungguhnya aku. Akhafu, aku takut. Allah, akan Allah. Rabbal alamin, Tuhan sekalian alam. Semak semula. Kama salil ladzina min qablihim qariban, seperti contoh orang yang, seperti contoh orang-orang yang daripada sebelum mereka. Qariban, hampir. Mana contoh yang hampir, yaitu kepada orang-orang musyrikin pada peperangan Badar. Itu adalah contoh yang hampir untuk perbandingan bagi orang-orang yang munafik. Zaku wabala amrihim, telah merasai mereka akibat urusan mereka.
Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang amat pedih. Mana ayat ini supaya jadi pengajaran kepada orang-orang munafik, yang mana contoh orang-orang kafir tu belum lama lagi, baru lagi dalam pemikiran mereka untuk dijadikan sebagai pengajaran kepada mereka yang kufurkan Allah dan Rasulnya. Kama sali syaitan, seperti contoh syaitan. Idh qala lil insan, di waktu telah berkata ia kepada manusia, ukfur, kufurlah oleh engkau. Falamma kafara, maka manakala telah kufur ia, qala inni bari'un minka, telah berkata ia, sesungguhnya aku yang berlepas diri daripada engkau. Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut akan Allah. Rabbal alamin, Tuhan sekalian alam. Baik. Perumpamaan ayat yang ke-16 ini, inilah yang dikatakan tipu daya syaitan. Pada peperangan antara orang-orang kafir dengan tentera Islam masa itu, tentera kafir ini banyak diberi semangat oleh syaitan-syaitan, iaitu oleh jin-jin yang menyerupai ketua-ketua mereka. Tapi bila berdepanan dengan tentera Islam, bila ucapan takbir itu dilaungkan, maka syaitan-syaitan ini dia pun lari keluar daripada kumpulan tentera-tentera si kafir ini. Dia berlepas diri. Dia takut menghadapi tentera Islam. Yang bersama tentera Islam itu ada tentera-tentera yang kamu tidak lihat. Tapi jin-jin kufur ini dia dapat melihat. Itulah malaikat yang bersama dengan tentera Islam. Maka jin-jin yang membantu orang-orang kafir ini cabut lari. Itu dikatakan, aku berlepas diri daripada engkau. Aku takutkan Allah, Tuhan sekalian alam. Mana dia sendiri merasa mereka akan kalah. Kalau mereka bersama, mereka akan kalah. Takutkan Allah tu mana takutkan azab Allah. Ini satu cerita. Satu cerita yang lain diterangkan bahawa kisah, iaitu zaman Israel atau cerita Israel, tapi bukan Israeliat. Israeliat ni cerita dongeng, cerita ahli kitab, yang mana diceritakan bahawa seorang abid, ahli ibadat, dia kuat beribadat, dan masa itu ada cerita dalam negeri itu, dua orang adik-beradik lelaki dan seorang adik perempuan. Jadi dua beradik lelaki ini mendapat panggilan untuk pergi berjihad atau berperang. Maka dia risau nak meninggalkan adik perempuan ini. Nak ditumpangkan ke mana?
Sebab keduanya mendapat panggilan untuk pergi berjuang. Akhirnya, yang paling dipercayai ialah abid ini, iaitu ahli ibadat. Maka ditumpangkanlah kepada abid ini. Dan abid ini meletakkan perempuan ini, budak perempuan ini di satu rumah yang berasingan. Dan abid ini, ahli ibadat ini hanya mengantarkan makanan. Makanan itu di luar pintu. Ini di luar pintu saja. Dia akan anak perempuan ini akan mengambilnya, atau budak perempuannya akan mengambilnya. Hari demi hari, maka syaitan membisikkan kepada abid ini, kenapa engkau letakkan di luar pintu saja? Engkau tidak bawa masuk ke dalam. Kalau makanan itu dimakan di binatang, kan sia-sia saja kerja engkau. Lalu bisikan itu munasabah pada akalnya. Maka setiap kali dia masukkanlah makanan tadi ke dalam rumah budak perempuan ini. Rumah ini berdekatan dengan tempat ibadat si abid inilah. Kemudian hari demi hari, kemudian dibisikkanlah, kenapa engkau letakkan sahaja makanan itu tanpa engkau berbicara? Dia sudah lama tidak berbicara kepada sesiapa. Tentulah dia kesunyian, tidak ada siapa yang melayan untuk berbicara. Lalu diikutilah bisikan itu. Maka si abid ni pun datang memberikan makanan dan bertanyakanlah sesuatu atau bercerita demi cerita. Akhirnya kerana si abang dia, dua orang ini pergi berjihad itu masa yang lama. Maka akhirnya si abid ini sudah melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Akhirnya perempuan ini diceritakan dia sudah mengandung. Bila mengandung, si abid ini sudah keresahan. Maka si abid ni pun jalan yang untuk pintasan jalan tadi, maka si syaitan ini membisikkan kepadanya. Abang-abang mereka tak lama lagi akan pulang. Kalau mereka tahu, sudah tentulah kamu dalam keadaan yang bahaya. Jadi macam mana caranya? Dibisikkan supaya bunuh perempuan itu, dan nanti kau katakan kepada mereka adik kamu sakit, dia sudah meninggal. Jadi maka ikut ceritanya dibunuhlah perempuan ini dan ditanam tak jauh daripada biara itu, di belakang biara itu. Kemudian ceritanya baliklah. Dua pemuda ini, dua pemuda yang paling mereka ingat ialah adik dia. Maka dijumpalah si abid itu. Maka si abid mengatakan bahawa macam mana yang dibisikkan itulah. Maknanya adik kamu tak dapat saya nak tolong. Adik kamu sakit dan membawa kepada kematian. Jadi mula-mula percayalah, redalah dua beradik ni. Tetapi syaitan ini tidak senang dengan itu sahaja. Lagu diperpanjangkan, maka dimimpikanlah dua pemuda ini, dimimpikan bahawa si adik dia sebenarnya sudah dibunuh oleh si abid ini. Kerana si abid ini telah
buat zina kepadanya, lalu dibunuh. Dan mayatnya ada di belakang biara. Setelah itu, mimpi itu suatu mimpi yang ganjil bagi dia sebab dua-dua bermimpi yang sama. Lalu, ya, disiasat memang betul. Maka dibuatlah satu pengaduan sebab mereka punya kerajaan juga. Jadi dibuat satu pengaduan, maka digalilah. Ya, kubur tadi memang didapati bahawa bukan mati biasa, tapi mati ada kesan tikaman. Ya. Jadi ternyatalah bahawa si Abid ini sudah membunuh. Ya. Maka ya, setelah sabit kesalahan, si Abid ini pun kenalah hukum. Ya, hukum ikut masa itu juga adalah ya kena gantung. Ya, kena hukum gantung. Dalam masa dia nak digantung tadi, maka si Abid ya, datanglah kepada si Abid ini, iaitu iblis. Datang kepadanya, ya, wahai ya Abid, maukah engkau aku selamatkan daripada keadaan ini? Kalau seandainya engkau digantung, engkau akan rasa malu. Ya. Bagaimana kalau aku tolong kamu, aku lepaskan kamu daripada tali gantung ini dan aku letakkan kamu di satu tempat yang jauh, yang mana ya, di situ engkau boleh bertaubat dan beribadat. Ya. Masa itu begitu singkat kerana dia nak digantung dah. Ya, begitu singkat. Jadi oleh kerana masa yang singkat tadi, engkau setuju atau tidak? Lalu si Abid tak banyak fikir panjang lagi, tak boleh fikir panjang sebab nak digantung. Maka si Abid pun terus setuju. Okey. Kalau kau setuju, kau sujud ke aku. Kau sujud ke aku, kata si iblis. Ya. Sujudlah. Maka si Abid pun sujud. Ya, sujud kepada iblis. Setelah sujud, iblis pun lepas diri. Lari daripadanya. Si Abid tetap kena gantung. Tengok. Ayat ini, ya, tepat-tepat ceritanya betul-betul satu tipu daya. Sedangkan si Abid ini ikut kesalahan, ya, kesalahan bukan kesalahan syirik. Kesalahan dia kesalahan berzina dan juga kesalahan membunuh. Dia tidak sampai ke peringkat perbuatan syirik. Kalau syirik, perbuatan itu akan kekal dalam neraka. Jadi si iblis ini tidak puas hati selagi dia tidak sekutukan Allah. Jadi bila dia dah sujud kepada iblis, maka ya, iblis pun lari. Jadi lari tadi bermakna si Abid ini mati dalam keadaan mempersekutukan Allah. Tengok dia punya permainan. Itu dikatakan di sini kama sali syaitan. Seperti contoh syaitan. Qala lil insani ukfur. Di waktu telah berkata ia kepada manusia, kufurlah oleh engkau. Ya, kufur ni maknanya mengajak supaya dia jadi kafir. Contohnya, engkau sujud ke aku. Dijanjikan, aku akan lepaskan engkau. Ya. Falamma kafara, manakala telah kufur ia, dah sujud si Abid ini, ya, qala inni bari'um minka. Telah berkata ia di sini ialah iblis, ya. Sesungguhnya aku berlepas diri daripada engkau. Ia ditinggalkan, bye-bye. Ya. Inni akhafullah rabbal alamin. Sesungguhnya aku, kata si iblis itu, sesungguhnya aku takut Allah, Tuhan sekalian alam. Ya, iblis sendiri pun takut azab Allah sebenarnya. Ya, tapi kerana dia yang makhluk yang telah dilaknat, yang tidak ada pintu keampunan lagi, itu dia akan berbuat sesuatu, berjanji sesuatu. Tapi janji itu janji tipu. Ya, sebab itu satu-satu janji yang mana ya dekat dengan ajal, itu jangan main-main.
Ya, perhatikan janji-janji itu. Ya, kebanyakan ada janji-janji yang palsu dan tipu. Ya, seperti diterangkan dalam mengenai tentang sakaratul maut. Ya, bahwa ketika sakaratul maut, seseorang itu akan didatangi oleh syaitan, yang mana syaitan itu menyerupai moyang kita dan mengajak kita supaya masuk agama Yahudi atau Nasara. Kalau kita setuju, ia akan bagi minum kepada kita yang kita dalam keadaan kehausan. Tetapi kalau kita setuju, hakikatnya kita sudah kena tipu. Jadi mati kita reda untuk jadi Yahudi, reda untuk jadi Nasara. Jadi itu juga perlu diambil tahu. Itu tipuan syaitan pada akhir-akhir hayat. Ya. Samalah dengan cerita si Abid ini. Ya, dah tahu nak digantung. Pada masa itu dia sanggup janji, menerima janji syaitan. Habis. Selesai. Syaitan nak macam tu. Syaitan kalau sekadar dosa membunuh, dosa berzina, dia masih tak heran lagi. Ya, selagi seseorang itu tidak mempersekutukan Allah. Dia nak seseorang itu dia mempersekutukan Allah, baru boleh kekal dalam neraka bersama dengan dia. Itu kehendak dia. Ya. Sebab itu, jauhi diri daripada perkara-perkara yang membawa kepada mempersekutukan Allah. Baik ya. Kita sambung. Ayat yang ke-17. Fakana, maka adalah ia. Akibatahuma, akibat keduanya. Akibat keduanya, annahuma, bahawasanya annahuma, nanti ya. Annahuma, bahawasanya keduanya, finnar, dalam neraka. Khalidina, orang-orang yang kekal, fiha, di dalamnya. Wazalika, dan itu jaza'u, balasan, az-zalimin, orang-orang yang zalim. Baik, saya masuk semula. Fakana akibatahuma, maka adalah akibat keduanya, bahawasanya keduanya finnar, dalam neraka, khalidina fiha, orang-orang yang kekal di dalamnya. Nampak tak? Ya, kerana perbuatan itu, perbuatan syirik. Jadi, perbuatan syirik ini menyebabkan khalidin. Khalidin mana kekal. Kekal di dalamnya. Wazalika, dan itu jaza'uz zalimin, balasan
balasan orang-orang yang zalim. Ya. Sebab itu ya, Nabi yang salam diutus ya selama ya dengan umur 63 tahun dan menjadi rasul berdakwah selama 23 tahun. Ya. 23 tahun. Jadi kalau nak tahu bahawa ya, 23 tahun itu hanya 10 tahun saja ya hukum syariat ya diajarkan, tapi selama ya 13 tahun ya Nabi mengajarkan perkara-perkara yang berkaitan dengan tauhid ataupun akidah. Ya. Jadi berkaitan dengan akidah. Jap. Ada gangguan kejap. Sekejap ya. Tapi semua boleh dengar kan? Ada gangguan line kejap ya. Nah, tak apa, ada gangguan lainnya. Tapi tak apa, teruskan ayat yang ke-18. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. Telah beriman mereka, ittaku, takutlah olehmu, Allah, kepada Allah. Wal tanzur, dan hendaklah ia perhatikan. Dan hendaklah ia perhatikan nafsun, oleh satu diri. Ma, apa yang qaddamat, telah ia sediakan. Telah ia sediakan li ghadin, untuk esok. Wattaqullaha, dan bertakwalah olehmu kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun, amat mengetahui perkhabaran, bima, dengan apa yang
ta'malun, kamu kerjakan. Baik, saya masuk mula. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman mereka. Ittaqullah, takutlah olehmu akan Allah. Tanzur, dan hendaklah ia perhatikan. Nafsun, oleh satu diri. Ma qaddamat lighadin, apa yang telah ia sediakan untuk esok. Esok di sini ialah Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Artinya, ya, orang-orang yang beriman ini, ya, hendaklah takutkan Allah. Dan supaya perhatikan diri sendiri. Apa yang ia disediakan untuk esok, bila kembali kepada Allah. Ya, apa yang disediakan untuk esok hari kiamat ini. Wattaqullaha, dan bertakwalah olehmu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah dengan apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah amat mengetahui perkhabaran dengan apa yang kamu kerjakan. Mana Allah mengetahui segala berita, apa yang dilakukan oleh makhluk ini. Baik, sambung ayat yang ke-19. Wala takunu, dan jangan kamu jadi. Kalladzina, seperti orang-orang yang nasu, telah lupa mereka. Betul. Nasullaha, telah lupa mereka kepada Allah. Fa'ansahum, lalu telah melupakan ia akan mereka. Ulaika, orang-orang itu, hum, mereka lah, al-fasikun, orang-orang yang fasik. Baik, saya masuk mula. Wala takunu, dan jangan kamu jadi kalladzina, seperti orang-orang yang nasu, telah lupa mereka Allah, kepada Allah. Lupa kepada Allah ni maksudnya meninggalkan perkara-perkara yang mentaati Allah. Mi, kejap ni. Kejap. Ni kenapa dia boleh hilang ni? Dan boleh timbul ni, macam ni nak padam ni. Tiba-tiba timbul, tertutup. Ada dua list. Tu. Okey. Ada gangguan lain sekejap. Okey, dah okey dah. Jangan kamu jadi seperti orang-orang yang telah lupa mereka akan Allah. Fansahum, maka telah melupakan ia akan mereka. Anfusahum, akan diri-diri mereka. Di sini perlu satu kepahaman. Jangan kamu jadi seperti orang-orang yang telah melupakan mereka akan Allah. Mereka lupa daripada perkara-perkara yang mentaati Allah. Ya. Fansahum,
maka telah melupakan ia akan mereka, akan diri-diri mereka. Akhirnya, mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan atau perbuatan-perbuatan yang membawa kepada ketaatan, dan diri mereka sendiri jadi lupa. Mereka sendiri akan melupakan diri sendiri. Jadi ulaika humul fasikun, orang-orang itu merekalah orang-orang yang fasik. Begitulah, bila dia lupakan Allah, Allah akan menjadikan mereka lupa diri sendiri. Mereka akan lupa diri sendiri. Jadi mereka akan jadi orang yang fasik. Orang yang fasik ni apa? Yang keluar daripada ketaatan. Artinya, mereka tidak melakukan perkara-perkara yang boleh membawa persiapan kepada hari kemudian dia. Yalah, kalau di dunia, meninggalkan perkara-perkara yang wajib contohnya. Yang sunat jangan ceritalah. Yang wajib tu, ditinggalkan. Apa nak disediakan di depan Allah Ta'ala? Yang wajib yang Allah wajibkan, seperti puasa, solat, dan lain-lain yang berkaitan dengan wajib, itu tak dilakukan. Macam mana nak berdepan dengan Allah? Apa yang nak disediakan bila mati? Baik, kita teruskan lagi. La yastawi, tidak ia sama. Tidak ia sama. Ashabun nar, penghuni-penghuni neraka. Wa ashabul jannah, dan penghuni-penghuni syurga. Ashabul jannah, penghuni-penghuni syurga, hum, merekalah, al-faizun, orang-orang yang berjaya. Semak semula. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak ia sama penghuni-penghuni neraka dan penghuni-penghuni syurga. Tak sama. Jauh perbezaannya umpama bumi dengan langit. Allah katakan ashabul jannah, penghuni-penghuni syurga, humul faizun, merekalah orang-orang yang berjaya. Jadi, penghuni-penghuni syurga digolongkan sebagai faizun, orang-orang yang berjaya. Jadi penghuni-penghuni neraka adalah orang-orang yang telah melupakan, di antara yang dikatakan, merekalah di dunia dulu telah melupakan perkara-perkara yang wajib, seperti melupakan dirinya sebagai hamba kepada Allah, yang patut mereka mengibadati Allah, tapi mereka mengibadati selain Allah. Inilah golongan penghuni neraka yang digolongkan sebagai golongan yang tidak mendapat kejayaan, atau golongan yang rugi. Ayat 21 Lau anzalna, jikalau, lau tu jikalau, anzalna telah kami turunkan, hadza ini, Al-Qur'ana, akan Al-Qur'an, ala jabalin,
atas gunung, la ra'aitahu, nescaya telah melihat engkau akannya. Nescaya telah melihat engkau akannya. Khasyian, tunduk. Tunduk, ya. Mutasaddian, yang terpecah belah. Mutasaddian, yang terpecah belah. Min khasyati, kerana takutkan Allahi Allah. Watilka, dan itu. Al-amthal, perumpamaan. Nanti, dan itu. Baik, perumpamaan. Amsal tu, ya. Nadribuha, kami contohkan akannya. Linnas, bagi manusia. La'allahum, mudah-mudahan mereka yatafakkarun, mereka berfikir. Baik, saya semula. Lau anzalna hazal Qur'an ala jabalin, jikalau telah kami turunkan ini Al-Quran, atau kita susunkan bahasanya Al-Quran ini. Jikalau telah kami turunkan Al-Quran ini ala jabalin, atas gunung, la ra'aitahu, nescaya telah melihat engkau akannya. Khasyian, gunung itu tunduk. Mutasaddian, ya, yang terpecah belah. Min khasyatillah, ya, kerana takutkan Allah. Baik. Secara zahir ayat, ya, kalau Quran ini kita letakkan atas gunung. Gunung tu tak pecah. Gunung tu tak hancur. Lama-kelamaan, Quran yang diletak atas gunung tu dimakan dek, ya, hujan, panas. Lama-lama Quran yang hancur. Quran, kitab Quran tu yang hancur. Ya, dimamah dek masa. Maka Quran pun hancur. Jadi, apa kita nak jawab? Apa kita nak maklumkan kepada orang-orang, contohnya, kalau yang bukan Islam, contohnya, dia mengambil perumpamaan ini, contoh ini, maka diambillah Quran, letak atas gunung, ya, lama-lama yang hancur ialah Quran. Jadi apa kita nak jawab? Ya, nanti dia kata, ya, ini satu pembohongan, satu penipuan. Tak hancur pun gunung, tak tunduk pun gunung, ya. Baik. Yang dimaksudkan perumpamaan ini
ialah Quran ini bila turun ke atas gunung. Gunung di sini maknanya ialah tempat-tempat pertahanan. Ya. Apa yang dimaksudkan? Ialah pertahanan-pertahanan musyrikin. Ni, pertahanan-pertahanan musyrikin. Bila didatangi oleh tentera-tentera yang berpahaman Al-Quran, ya, maka ya, benteng-benteng pertahanan musyrikin ini akan tunduk, pecah belah atau runtuh kerana takutkan Allah. Jadi, ya, nak menunjukkan di sini, ya, amsal, perumpamaan-perumpamaan. Kami contohkan, nadribuha, kami contohkan akannya linnas, bagi manusia. La'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan mereka berfikir. Jadi yang dimaksudkan di sini ialah apa? Gunung itu ialah pertahanan-pertahanan musyrikin atau pertahanan-pertahanan kafirin. Bila didatangi oleh tentera-tentera yang berfaham Al-Quran, yang nak menegakkan Al-Quran, itu katakan datang Quran ni ke atas gunung. Itu maksudnya. Ya, turun Quran ke atas gunung. Gunung tu ada pertahanan mereka. Maka hancur pertahanan mereka. Tunduk mereka. Ya, kerana yang datang itu, ya, mereka yang berjiwa Al-Quran. Nak menegakkan kalimat Allah. Ya, maka pertahanan itu akan hancur. Itulah maksudnya. Jangan diambil zahir ayat, letak Quran atas gunung. Gunung pula tak hancur. Kan? Salah kita nanti. Ya. Sebab itu Allah katakan al-amsal. Perumpamaan-perumpamaan. Ya. Macam kita katakan kau laksana bulan. Jadi, kau laksana bulan. Adakah orang ni sama dengan bulan? Tak ada. Ya. Itu perumpamaan. Ya. Umar kal asad. Umar seperti singa. Adakah Umar tu singa? Hanya perumpamaannya. Ya, dia punya tegas, tangkas seperti singa. Macam tu. Ya. Itu dikatakan amsal. Baik, satu ayat lagi. Wallah. Wallah, dialah Allah. Allazi yang la ilaha. Tidak ada Tuhan. Illa huwa. Melainkan dia. Alimul ghaibi, yang mengetahui yang gaib. Wasyahadah, dan yang terang. Gaib lawan terang. Sebab itu gaib lawan syahadah. Syahadah itu maknanya terang. War-Rahman, dialah Tuhan yang Maha Pemurah. Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Semak semula. Wallahu allazi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tiada Tuhan melainkan dia. Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang terang, zahir atau batin. War-Rahman, dialah yang Maha Pemurah, memberikan rezeki kepada seluruh makhluk.
Makhluk yang kufur pun dapat rezeki. Yang beriman pun dapat rezeki. Itulah sifat kemurahan Allah. Ar-Rahim, lagi maha penyayang. Kepada yang beriman, ya Allah sayang. Kepada yang kufur, hanya mendapat rahman Tuhan. Ya, kemurahan Tuhan saja. Tapi sayang Tuhan tidak ada kepada yang kufur. Sayang Tuhan, rahim Tuhan kepada yang maha, kepada ya, orang-orang yang mukmin. Itu rahim Allah Ta'ala. Wabil mu'minina rahimah. Dalam ayat lainnya. Wabil mu'minina rahimah. Dan dengan orang-orang mukmin Allah bersifat rahimah. Pengasih. Ya, atau penyayang. Baik, untuk hari ini kita tandakan sampai situ dulu. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi.